Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kemudian kita hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kemudian mari sama-sama kita hadiahkan juga surah Al-Fatihah kepada barisan guru-guru kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah. Apa khabar semua pelajar-pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala? Semoga semua pelajar-pelajar, murid-murid semua dalam keadaan yang sihat, ya, insya-Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Ustaz masih lagi dapat membuat video pembelajaran khususnya untuk mata pelajaran seni khot, dan insya-Allah, ya, dan alhamdulillah juga kita dah sampai ke huruf ya, huruf yang terakhir lah, ya, huruf yang terakhir, dan juga silibus yang akhir, silibus pelajaran seni khot tahun 1. Ini adalah huruf yang terakhir lah, huruf yang terakhir yang kamu akan belajar, insya-Allah. Selepas ni kamu akan sambung lagi belajar, iaitu huruf-huruf yang bersambung, ya. Baik. Okey, pelajar-pelajar semua, macam mana hari ini keadaan sembahyang kita hari ini, ya? Bagus tak sembahyang kita hari ini? Sembahyang kita hari ini awal waktu ke, lambat ke, berjemaah tak dengan keluarga, ya, bagaimana dengan kualiti sembahyang kita pada hari ini, ya, pelajar-pelajar semua, saya harapkan semua dah sembahyang, ya, semua dah solat, ya. Bagi pelajar-pelajar yang belum lagi solat, dah masuk waktu, belum solat lagi, berhentilah dulu tengok video ustaz ni, berhenti dan kemudian pergi sembahyang dulu, ya. Dah sembahyang, baru sambung semula belajar, insya-Allah. Ya, dah sembahyang, jangan lupa doakan ibu bapa kita, doakan guru-guru, ya, doakan saudara-saudara kita se-Islam yang lain, ya. Itu. Baik, seterusnya mari kita sama-sama berselawat. Siapa yang belum selawat pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini, mari sama-sama kita berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kerana kita nak memuliakan Nabi, ya. Kita kena selawat kepada Nabi setiap hari sebagai tanda kita sayang kat Nabi, kita cinta kat Nabi, ya. Kita memuliakan, ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, dan juga seperti biasa Ustaz ingatkan, kalau dekat sekolah tu sebelum masuk ke kelas, kan, dalam perhimpunan pagi
Kita pagi-pagi biasa ustaz akan minta kita baca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Fatihah dan kita hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita dan guru-guru semua sebelum kita masuk ke kelas. Jadi di waktu PKP ini cuti panjang ni, jadi kita tak dapat hadir ke sekolah. Jadi kamu kena ingat setiap hari pagi tu lepas sembahyang subuh, kena ingat, doakan, kena baca surah Al-Fatihah kepada ibu bapa kita, hadiahkan sama ada dia masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Guru-guru semua pun kena hadiahkan Al-Fatihah. Baik, ustaz juga mendoakan semua murid-murid, semoga semua dalam keadaan yang sihat, semua dalam keadaan yang selamat. Yang penting sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada penyakit yang sedang melanda di negara kita ini, virus corona COVID-19 ni. Itu yang ustaz harapkan semuanya pelajar-pelajar dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tahun depan kita masuk sekolah, ustaz harapkan semua murid-murid, semua murid-murid dan semua pelajar-pelajar dapat masuk sekolah dalam keadaan yang selamat. Guru-guru pun sama, masuk sekolah dalam keadaan yang selamat, dapat belajar dengan keadaan yang selamat, dan sentiasa sihat. Itu yang ustaz doakanlah kepada semua murid-murid, semua pelajar-pelajar. Jaga diri masing-masing, kalau keluar pergi berjalan dan sebagainya. Ni dah masuk waktu cuti sekolah, jadi berhati-hatilah, berhati-hati, dan jagalah diri, jagalah diri, ikut nasihat ibu bapa kamu. Duduk, kalau tak ada ke mana-mana, duduklah di rumah. Jadikan seni khot ini sebagai satu hobi, sebagai satu hobi yang ustaz bagi tugasan tu tugasan lah, tapi kalau kamu nak ulang lagi tulisan tu lagi cantik, sampai dia jadi betul, macam yang dalam buku teks kamu tu ditulis cantik kan. Jadi kamu ulanglah, buat buat banyak-banyak tulisan tu, buat ulang-ulang, banyak-banyak, insya-Allah. Tu latihan seni khot, sebagai kita jadikan dia sebagai hobi. Baik, seterusnya ustaz juga ingin mengucapkan terima kasih kepada barisan ibu bapa, yang ustaz rasa ibu bapa di Siraj AIM mengikuti video ustaz daripada huruf alif, yang ustaz ingat bulan lepas lah kot rasanya, yang pertama ustaz upload di dalam YouTube 2 bulan lepas, tak silap ustaz lah, huruf alif, huruf alif sampailah ke huruf ya pada video ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang berada di rumah, yang sentiasa memberi sokongan kepada mata pelajaran khot ini, khususnya untuk memastikan semua anak-anak menulis khot di rumah dan menyiapkan tugasan-tugasan yang telah diberikan. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua ibu bapa yang mengikuti video pembelajaran seni khot daripada video yang pertama huruf alif sampailah ke huruf ya. Dan ini juga adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinannya saya dapat menyiapkan video ini dengan baik, insya-Allah. Baik. Okey. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ibu bapa juga ramai saya perhatikan di dalam Google Classroom yang telah menghantar tugasan anak-anak masing-masing, insya-Allah saya akan semak. Cuma apa yang saya harapkan, buku latihan, buku latihan pelajar-pelajar ni, yang dia dah tulis di dalam buku tulis seni khot, buku khas yang ada garis-garis tu, minta dia simpan elok-elok, pelajar-pelajar semua, murid simpan elok-elok. Nanti tahun 2 bawa buku tu, dalam pelajaran khot. Bawa buku tu sekali, sebab nanti dalam tahun 2 tu kita akan sambung lagi belajar seni khot. Kamu akan belajar lagi khot nasah, tapi kita akan masuk kepada pelajaran baru, iaitu huruf yang bersambung. Jadi sebelum kita masuk kepada huruf yang bersambung tu, ustaz tetap akan ulang balik huruf tunggal itulah, Jadi kamu jangan buang buku dan latihan kamu tu semua, kena simpan elok-elok, dan pastikan pastikan dia disimpan dengan baik. Dan tahun depan nanti kita boleh buat rujukan balik, kita boleh tengok dan kita perbaiki lagi tulisan kita sampai dia jadi cantik, insya-Allah.
Okey, kepada barisan guru-guru hot, guru-guru hot, khususnya guru-guru hot di peringkat sekolah rendah agama yang mungkin mengikuti video yang telah saya bina ini daripada huruf alif sehingga huruf ya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua guru-guru yang telah berkongsi video pembelajaran ini kepada anak murid masing-masing, yang menjadi rujukan, yang mungkin ada menjadi rujukan dan panduan untuk murid-murid berlatih di rumah. Saya ucapkan terima kasih kepada semua guru-guru hot. Dan kemudian juga saya mohon maaf lah, saya mohon maaf jika terdapat sebarang kekurangan daripada segi penerangan saya, daripada segi penulisan saya mohon maaf banyak-banyak. Saya mohon maaf banyak-banyak. Mana yang kurang tu ustaz dan ustazah perbaiki lagi lah, tambahlah apa yang kurang, tambahlah apa yang kurang. Maklumlah semula dengan maklumkan semula kepada anak murid masing-masing, insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua guru-guru hot, dan saya harapkan video sedikit usaha ini dapat membantu guru-guru, seterusnya dapat membantu murid-murid khususnya untuk meneruskan pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran khususnya mata pelajaran hot ini di waktu cuti PKP ini, insya-Allah. Seterusnya mari kita tengok huruf yang kita akan belajar pada hari ini, pada video yang ini. Okey, kita akan tengok. Baik, ini adalah huruf yang kita akan belajar. Okey, semua pelajar-pelajar boleh tengok di sini huruf ya, huruf ya. Ini adalah huruf yang terakhir, video yang terakhir untuk huruf tunggal, huruf tunggal. Okey, huruf ya, kalau kamu nampak di situ, ya ada dua titik huruf ya. Kita tengok daripada sebelah kanan, tengok dari sebelah kanan, huruf yang melengkung tu, huruf ya ada dua titik di bawahnya, dan kemudian ya yang berada di tengah tu, tengok nampak kat situ dia tidak ada titik. Dia tidak ada titik. Okey. Yang di sebelah kiri pula mungkin ada murid-murid yang baru nampak bentuk huruf tu, kan? Ada yang baru nampak, ada itu huruf apa pula tu Ustaz? Itu huruf ya juga ke? Ya, itu adalah huruf ya di dalam seni hot. Di dalam seni hot, itu pun kita panggil huruf ya. Cuma kita jaranglah guna, kan? Kita jarang guna bentuk huruf tu, tapi dalam seni hot kita boleh guna huruf ya itu. Okey, jadi ustaz akan terangkan ya yang ada titik, yang ya yang tidak ada titik itu apa nama dia, kemudian ya yang panjang tu. Okey, jadi insya-Allah teruskan bersama dengan ustaz untuk sesi penerangan, Okey, kita tengok huruf yang pertama. Okey, kita nak tengok huruf yang pertama. Okey, baik, di sini. Okey, ustaz rasa huruf ni tidak asing lagi kepada semua murid-murid, iaitu huruf ya. Okey, huruf ya. Huruf ya ni ustaz rasa semua pelajar-pelajar pun dah pernah jumpa dah. Dah tak ada masalah. Okey, kalau kita tengok dekat dalam buku teks kamu ni, muka surat 20. Muka surat 20. Nampak? Okey, muka surat 20. Huruf ya. Yaun. Itu kalau sebutan apa? Arab dia. Yaun. Huruf ya tunggal mengikut kaedah hot nasah. Ini muka surat 20, kamu boleh tengok dekat situ. Okey, ini huruf ya, nama dia huruf ya. Okey, kita tengok seterusnya apa yang ada lagi. Okey, ini dia huruf Arab dan Jawi. Huruf ya ini digunakan untuk menulis huruf Arab dan juga digunakan untuk menulis huruf Jawi. Arab boleh, Jawi pun boleh. Okey, ini huruf ya. Baik, kita tengok seterusnya. Dikategorikan sebagai huruf yang melengkung. Huruf yang melengkung. Kalau kita tengok dalam muka surat 16, di dalam buku mata pelajaran buku teks seni hot di dalam silibus Jawi ni, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, dia ada 4 dia tulis kat sini. Nun,
hurufnya, huruf qaf, huruf ya, huruf nun, hurufnya kita dah belajar, huruf qaf pun kita dah belajar, huruf ya. Ya, ini huruf yang keempat. Huruf ya kategorikan sebagai huruf yang melengkung. Okey, seterusnya kita tengok kedudukan garisan. Okey, ini dia kedudukan garisan di mana huruf ya ini dia berada sebahagiannya berada di atas garisan dan sebahagiannya dia berada di bawah garisan. Okey, ini huruf ya yang berada di garisan ya. Baik. Okey, pelajar-pelajar kalau buka buku teks, okey, buka buku teks muka surat 58 ya, muka surat 58. Okey, pelajar-pelajar boleh tengok di sini. Okey, muka surat 58 dia tulis huruf-huruf di atas garisan ya. Dia tulis dekat situ huruf ya berada di atas garisan ya. Jadi sebenarnya huruf ya ni dia kedudukannya dia berada di sebahagiannya berada di atas garisan dan sebahagiannya berada di bawah garisan. Dia bukan berada di atas garisan ya. Jadi mungkin ada sedikit kesilapan di situ. Ya tak apa, tu tak ada masalah insya-Allah. Baik. Jadi ikut yang macam mana yang ustaz tulis ni ya. Huruf ya tu dia punya mangkuk dia tu, dia punya yang melengkung dia tu mesti ditulis di bawah garisan ya. Dia punya kepala dia kita akan tulis dia di atas garisan. Okey. Okey, murid-murid semua insya-Allah kita teruskan kepada huruf yang seterusnya. Okey, huruf yang seterusnya iaitu huruf. Okey, kita tengok kat sini dia tulis di sini huruf ya atau alif maksurah. Huruf ya atau alif maksurah. Agak-agak apalah huruf tu kan, alif maksurah. Huruf ya tapi disebut alif pula. Okey, huruf ya tapi disebut alif. Alif tu ada nama pula, alif maksurah ya, alif maksurah. Huruf ya ya. Baik, di sini ustaz akan terangkan sebenarnya ini pun huruf ya juga ya. Dia ada satu waktu keadaan dia akan jadi huruf ya dan satu keadaan dia akan jadi dia disebut alif maksurah ya. Baik, tapi di dalam pelajaran seni khot ini kita akan tertumpu kepada penulisan bentuk huruf tu sendiri ya. Tapi di dalam pelajaran tajwid, contoh dalam pelajaran tajwid, dalam pelajaran Al-Quran, dalam pelajaran bahasa Arab, ini memang ustaz dan ustazah kamu akan terangkan dengan lebih lanjut lagi ya. Dalam pelajaran Jawi pun ada juga huruf ni ya. Jadi kamu jangan risau ya, huruf alif maksurah ni. Tapi di sini ustaz akan terangkan sikitlah ya supaya kamu nampak apa yang dikatakan dengan alif maksurah ini. Tapi guru-guru Al-Quran kamu, guru tajwid dan guru-guru Jawi akan terangkan dengan lebih lanjut lagi dan lebih dalam lagi ya, insya-Allah. Sebab seperti mana yang video yang sebelum ni ustaz ada bagi tahu, kita nak menulis satu huruf ni, satu perkataan ni, kita kena tahu apa yang kita tulis ya. Jadi ustaz akan terangkan sikit ya berkenaan dengan alif maksurah. Okey, baik. Okey, kita tengok contoh alif maksurah ya. Kita tengok contoh huruf ya atau alif maksurah di dalam Al-Quran. Okey, jadi huruf ya ni ya, huruf ya ataupun kita panggil dia alif maksurah ya. Huruf ya ini dia tidak ada titik. Dia tak sama macam huruf ya yang tadi yang kita dah belajar tadi tu ya. Huruf ya ini dia tidak ada titik. Titik dua bawah tu dia tak ada. Jadi bila dia tak ada titik di bawah tu, dia boleh jadi ya, huruf ya, ataupun dia akan jadi alif maksurah ya. Jadi kat sini ustaz akan tunjukkan apa yang dikatakan
apa yang dikatakan alif maksurah itu ya, contoh di dalam Al-Quran. Okey, kita tengok. Okey, ustaz bawakan satu surah ya, satu surah yang ustaz rasa semua murid-murid tahun 1 pun dah biasa baca kan surah ni, dan memang ada dalam silibus mata pelajaran kamu kan. Ustaz rasa dah biasalah kamu dengar surah ni ya. Suratul Duha ya, surah Ad-Duha. Okey, sekarang ni kamu tengok pada ayat yang pertama, ayat kedua, yang kamu nampak tak kat situ ustaz gariskan yang warna merah-merah tu. Nampak tak kat situ? Nampak kan? Cuba kamu perhatikan. Contohnya ustaz baca ayat yang pertama, wadduha. Wadduha, ha tu kita tak baca wadduhaya. Wadduhaya, kita tak baca macam tu kan? Kita tak baca begitu. Kita akan baca wadduha. Walaili iza saja. Mana ada orang baca walaili iza sajaya? Ada ke orang baca? Kamu pernah dengar ke orang baca macam tu? Tak pernah kan? Tak ada. Jadi yang ustaz gariskan itu ya, yang ustaz gariskan itu adalah huruf ya. Ya, huruf ya, tapi kat sini kita panggil dia alif maksurah. Ya, alif maksurah ni dia adalah huruf ya. Dia ambil daripada bentuk huruf ya, tetapi dia tidak ada titik. Ya, dia tidak ada titik dan dia dinamakan alif maksurah ya. Ya, dan alif maksurah ini dia banyak dia berada di akhir-akhir perkataan ataupun kalimah ya, dia berada di akhir kalimah. Dan huruf alif maksurah ini dia tak sama macam huruf ya. Ya, dia tak seperti huruf ya. Kalau huruf ya tu dia ada huruf ya yang berada di awal, huruf ya yang berada di tengah, huruf ya yang berada di akhir. Contohnya di sini kita tengok. Okey, kita tengok ayat yang ke 1 2 3 okey 4, ayat yang keempat, walal akhiratu khair tu tengok kha ya, nampak tak ya tu? Tu huruf ya yang kita belajar mula-mula tadi tu, dia ada huruf kedudukannya boleh berada di tengah ya. Tapi kalau alif maksurah ini yang berbentuk huruf ya, dia tidak ada di tengah, dia hanya berada di belakang perkataan tu ya, di akhir perkataan. Okey, itu alif maksurah. Ustaz nak tunjuk je kat kamu yang kamu nampak di sini supaya kamu tahu, oh ini dia alif maksurah. Alif maksurah ini dia bentuknya bentuk huruf ya. Ya, bentuk huruf ya, tapi dia tidak ada titik. Dan guru Al-Quran kamu, khususnya guru-guru tajwid, akan terangkan lagi ya, akan terangkan lagi dengan lebih mendalam berkenaan dengan penggunaan ataupun bagaimana kita nak menggunakan, kita nak baca huruf alif maksurah ini ya. Baik. Okey. Dalam penulisan khot ini kita akan tertumpu kepada penulisan ya. Tapi kat sini ustaz tunjukkan jugalah. Okey, kamu tengok lagi sekali. Cuba kamu tengok sekali lagi. Ustaz tunjukkan ayat yang ke-6. Tengok. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, kita tak baca fa'awa ya. Kan kita tak baca macam tu kan. Tak boleh, salah tu kalau kita baca fa'awa ya. Tu salah. Kita kena baca alam yajidka yatiman fa'awa. Tu yang belakang tu nama dia alif maksurah ya, dia tidak ada ya. Kalau dia tulis titik kat belakang tu, titik 2, baru kita boleh baca fa'awa ya. Itu kalau ada ya. Ya, tapi yang kat sini dia bukan jadi ya, dia jadi alif maksurah ya. Itu nama dia alif maksurah. Bentuk huruf ya tapi dia tidak ada titik. Jadi dekat situ dia akan jadi alif maksurah. Okey. Jadi ustaz serahkan kepada guru-guru Al-Quran dan guru tajwid. Ya, kamu akan belajar dengan guru tajwid, kamu akan belajar dengan guru-guru Al-Quran, guru bahasa Arab pun dia akan terangkan penggunaan huruf alif maksurah ini ya dengan lebih dalam lagi insya-Allah nanti. Okey, seterusnya kita tengok okey, contoh huruf ya ataupun alif maksurah di dalam penulisan Jawi. Okey, sekarang ni bila kamu tengok dalam buku teks Jawi kamu, muka surat 12. Okey, ini muka surat ini buku teks Jawi kamu kan, betul? Okey, Jawi tahun 1. Rasa sama kan? Okey, muka surat 12. Okey, muka surat 12 nampak.
Muka surat 12 ni. Okey, di sini susunan huruf dia sebenarnya dia ada sedikit kesilapan ya. Dia ada sedikit kesilapan kerana huruf yang baru. Okey, susunan huruf Jawi yang baru dia ikut yang ni. Nampak? Dia dekat bawah tu dia ada tulis alif maksurah. Nampak tak dekat bawah tu? Mana dia? Ni. Okey, nampak tak? Situ. Okey. Ya, dia tulis kat tu ya atau alif maksurah. Nampak tak? Dia tidak ada titik kan? Nampak? Ini susunan huruf Jawi yang betul ya. Susunan huruf Jawi yang betul. Dalam buku teks kamu tu ada yang dia tertinggal lah ya. Tapi tak apa, nanti ustaz yakin guru-guru Jawi kamu pun dah betulkan benda ni. Mungkin dia ada ralat sedikit, dia ada penambahbaikan nanti ya, insya-Allah. Baik. Jadi kalau kamu rujuk muka surat 12 tu, buku teks ni memang tak jumpa. Memang tak jumpa huruf ya maksurah tu sebab dia tak masukkan dalam ni ya. Tapi ustaz yakin guru-guru Jawi kamu dah masukkan. Dia dah ajar kamu ada penambahan huruf-huruf tertentu ya, dalam susunan huruf Jawi tunggal yang update lah ya, yang terbaru. Okey, baik. Okey, kita tengok bagaimana contoh penulisan penggunaan huruf ya atau alif maksurah di dalam penulisan Jawi. Kita tengok. Okey. Okey, ni di sini ustaz tulis. Kamu boleh baca tak? Pandai tak baca kat situ? Nasionalisme. Me ke me? Nasionalisme. Okey. Nasionalisme. Dia sebut me. Okey. Tengok kat situ ustaz tuliskan dalam tulisan Jawi tu ya. Nun alif, sin, ya, waw. Nasio, nun alif, na, lam, ya, sin, mim, ya. Nasionalisme. Okey, nasionalisme. Nasionalisme ni apa? Nasionalisme ni adalah bermaksud ya, nasionalisme ni adalah satu perasaan semangat cintakan negara, cintakan bangsa dan negara ya. Nasionalisme kita kena ada dalam bulan-bulan kemerdekaan ya, sambutan bulan kemerdekaan kita di negara kita ni, biasanya akan ada perkataan nasionalisme. Okey, dia berkaitan dengan semangat cintakan negara ya. Baik, nasionalisme. Okey, I tu dalam pelajaran Jawi nanti kamu belajar, bila kita sebut I, dia ada bahagian dia. Dia ada bahagian, tapi di sini ustaz nak tunjuk penggunaan alif maksurah itu ya. Alif maksurah itu di dalam penulisan Jawi. Tengok dekat situ dia tak tulis mim ya titik tu dia tak tulis. Nampak tak? Ustaz gariskan kat situ, dia tidak tulis mim ya itu, dia tidak tulis titik, tapi dia tulis guna alif maksurah. Dia tulis guna huruf ya yang tidak ada titik. Kat situ ya. Dan penggunaan ini hanya pada perkataan-perkataan dan sebutan-sebutan tertentu saja. Yang ini guru Jawi kamu akan terangkan. Okey. Guru Jawi kamu akan terangkan dengan lebih lanjut lagi. Dia ni cerita dia panjang. Nanti kalau ustaz terangkan sekarang, kita tak belajar menulis hot, kita belajar Jawi dengan kita belajar Quran nanti kang. Ya, jadi kita tak belajar menulis kang. Jadi kat sini dia banyak alif maksurah ni dalam pelajaran bahasa Arab ya. Bahasa Arab kamu akan belajar. Tajwid memang kamu akan belajar. Tajwid mesti dia akan belajar. Quran pun mesti dia akan belajar. 3 subjek ni memang dia akan kamu akan belajar, dan Jawi ya. Jawi mesti ustazah dan ustaz kamu dia akan ceritakan tentang nasionalisme ni ya. Perkataan dia ada banyak lagi, macam patriotisme, lagi ada lagi perkataan-perkataan lain lah ya, yang digunakan dalam perkataan Jawi yang khusus kita nak gunakan alif maksurah ini ya. Okey, baik. Okey, jadi tak apa, ini kamu jangan pening-pening ya. Kamu jangan pening-pening apa benda ni ustaz, saya tak faham lah. Kamu kan baru darjah 1, mungkin tak sampai lagi silibus ni untuk kamu. Cuma kat sini ustaz nak tunjuk dekat kamu ya. Kalau ada ibu bapa yang menonton juga kat sini, bagi tahu kepada anak-anak masing-masing,
Ini cuma contoh ya, Ustaz nak tunjuk contoh penggunaan alif maksurah ya. Kita nak tengok alif maksurah tadi. Kalau kat sini kita tengok dalam penggunaan Al-Quran itu di situ wadduha walaili iza saja. Saja tu yang belakang tu jim ya, tu yang belakang tu nama dia alif maksurah ya, tidak ada titik. Kemudian kalau dalam tulisan Jawi digunakan juga nasionalisme. Mim ya belakang tu dipanggil alif maksurah. Itu yang Ustaz nak tunjuk ya. Dan kita dalam penulisan khot ini kita akan tertumpu kepada penulisan huruf ya, bentuk huruf ya tu sendiri. Okey, baik, seterusnya kita akan tengok huruf Arab dan Jawi. Okey, alif maksurah ini juga digunakan dalam penulisan Arab dan penulisan Jawi macam yang Ustaz tunjuk tadi kan. Ada tulisan Quran pun digunakan ya, dalam tulisan Jawi pun digunakan. Okey, baik, seterusnya kita tengok kategori sebagai huruf yang melengkung. Dikategorikan sebagai huruf yang melengkung. Samalah ya, sama macam yang huruf ya yang ada titik tadi tu ya, melengkung. Baik, seterusnya okey, huruf ya maksurah ini ya, alif maksurah ini dia ditulis sebahagiannya berada di atas garisan dan sebahagiannya berada di bawah garisan. Macam tadi Ustaz bagi tahu dalam buku teks kamu dia tulis di atas garisan, mungkin ada kesilapan kat situ. Tapi kalau kamu tengok dekat sini ya, dalam nota Jawi ni, tengok dia tulis, nampak tak? Ustaz bagi tengok dekat. Okey, alif maksurah, nampak? Dia sebahagiannya berada di atas garisan dan sebahagiannya berada di bawah garisan. Dan beberapa rujukan lain Ustaz rujuk buku-buku seni khot yang lain. Ni buku-buku, antara buku-buku latihan lah ya, buku-buku latihan pun semuanya dia tulis memang sebahagiannya berada di atas garisan dan sebahagiannya berada di bawah garisan. Yang ni buku teks Ustaz Al-Fadil, Ustaz Ni Abdul Rahman Zaki ya, Ni Abdul Qadir, Ustaz Ni ya, insya-Allah. Seterusnya kita tengok ada lagi buku. Okey, buku daripada ni kitab daripada Yayasan Restu. Yang ni buku yang Ustaz belajar jugalah ya. Okey, buku ni okey, ini Ustaz belajar dengan Ustaz Zulfikri. Okey, tapi dia dah berconteng sikit. Okey, Ustaz tunjuk kat kamu. Mana buku? Ni tengok huruf ya. Okey. Ya itu dia ditulis sebahagiannya berada di atas garisan dan sebahagiannya berada di bawah garisan dia. Dia bukan ditulis di atas garisan. Okey. Okey, baik. Itu untuk huruf ya. Okey. Ya dan alif maksurah. Okey, ada satu lagi bentuk huruf ya di dalam seni penulisan khot nasah ya. Ada satu lagi bentuk, ni Ustaz tunjukkan. Okey, ni bentuk dia, huruf ya. Okey, bentuk ni pun dinamakan huruf ya. Mungkin ada pelajar-pelajar yang dah pernah jumpa ya, dah pernah jumpa huruf bentuk yang ini, dan ada pelajar-pelajar mungkin tak pernah jumpa lagi. Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu tahun 1, dia tak ada tunjuk, dia tak ada tulis kat sini ya. Dia tak ada tulis. Jadi ini ilmu tambahan untuk kamu lah ya. Okey, dia tidak ada ditulis. Ustaz dah semak dah. Ustaz dah cari daripada muka surat pertama sampai yang belakang ni. Tak tahulah kalau kamu cari jumpa pula kan. Cubalah kamu tengok daripada muka surat 1 yang ada gambar pensel dengan semua alat tulis tu sampai belakang. Cuba kamu tengok kalau ada bentuk huruf ya ya. Huruf ya ini. Baik, huruf ya ini nanti Ustaz akan tunjukkan juga cara menulisnya, tapi Ustaz tak wajibkan lah kamu tulis pasal dia tidak ada dalam silibus buku kamu ni ya. Kat belakang ni pun dia tak ada tulis. Nampak sini pun dia tak ada tulis huruf ya ni, tapi cuma di sini Ustaz nak bagi tahu bahawa yang Ustaz tunjuk ni ya, yang ini juga dinamakan huruf ya ya, huruf ya. Dan dalam Quran kamu ada nampak kat sini, dia ada jumpa, dia kecil je. Ya, dia kecil je tapi dia tak ada titik. Cuba kamu cari dalam Quran. Kamu bukalah Quran, cuba kamu cari. Dia ada huruf simbol ni huruf ni dia ada.
Baik. Jadi ini pun dinamakan huruf ya, dinamakan huruf ya. Okey. Jadi yang ini cuma bentuk huruf ya ini dia dalam penulisan Jawi ni, ustaz tak pernah nampak lagi lah orang tulis guna pensel biasa guna huruf ya yang ini kan. Jadi kalau kamu tulis Jawi tu, eloknya kamu gunalah huruf ya yang melengkung tadi tu ada titik, ada titik. Tapi kalau kamu tulis hot, macam contoh kamu tulis pantun kan, tapi dalam tulisan hot, jadi kamu nak guna huruf ya yang ni, kalau ustaz terima, ustaz tak ada masalah, dan ustaz pun ada tanya sebahagian guru Jawi, kalau dia tulisan Jawi guna penulisan hot, guna huruf ya ini pun dia terima, tak ada masalah, sebab ini pun salah satu seni dalam penulisan hot. Cuma kamu kalau tulisan Jawi tu, tulisan Jawi elok kamu gunakanlah huruf ya yang biasa tu, yang ada titik, tu, baik. Yang ada titik dua yang melengkung tadi tu. Okey, baik, ini huruf ya. Okey. Jadi kesimpulannya di sini kita ada 3. Tiga bentuk kat sini, 3 huruf kat sini. Ya, huruf ya yang tengah tu alif maksurah, ataupun dia boleh jadi huruf ya. Macam mana dia boleh jadi huruf ya tu ustaz bagi tahu tadi. Kamu belajar nanti dengan guru tajwid, kamu belajar dengan guru Al-Quran, dan kamu akan belajar dengan guru Jawi. Kamu akan dapat ilmu tu insya-Allah. Baik. Kemudian huruf ya yang panjang tu, yang ditarik panjang tu, itu pun huruf ya. Okey, jadi selain daripada ini tak ada bentuk huruf ya yang lain, setahu ustaz, ustaz belajar hot, ustaz dah belajar hot ni, ustaz tengok daripada segi penulisan, ustaz rasa tak ada. Ini memang ini je huruf ya yang ada lah, baik. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada sesi penulisan. Okey, sesi penulisan huruf ya. Okey, teruskan bersama ustaz. Sediakan pensel kamu, sediakan alat tulis kamu, pastikan semuanya dah disediakan dengan baik, dah bersedia untuk kita menulis huruf ya. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah murid-murid yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, InsyaAllah kita akan mula untuk menulis huruf ya, huruf ya. Baik. Ustaz akan tulis huruf ya yang bertitik, huruf ya, bukan alif yang maksurah tadi, huruf ya dulu, huruf ya. Okey, baik. Ustaz akan mulakan dengan garisan. Okey, garisan. Kemudian ustaz pilih satu garisan, di tengah ustaz pilih nombor 5. Okey, kamu boleh gariskan nombor 5 sebagai garis tengah, Okey, sebagai garis tengah. Baik, kemudian ustaz akan buat dia punya titik dia, titik ukuran. Okey, titik ukuran ni ustaz buat sampai bawah lah, semua tempat. Okey, baik. Kemudian ustaz akan tambah titik di bahagian atas. Ustaz akan tambah 4 titik. 1, 2, 3, 4. Okey, 4 titik. Baik. Kemudian ustaz akan tutup di sini. Tutup. Okey, kemudian di sini. Okey. Kita akan buat badan huruf ya, beserta dengan titik dia sekali di dalam ruangan yang disediakan ini, jadi dia takkan masuk ke ruang yang selain daripada garisan ni, jadi pelajar-pelajar, murid-murid tahun 1 boleh buat dulu dia punya, kamu buat dia punya garisan dia, buat garisan dia dengan lurus dan buat dia punya titik ukuran dia dengan baik. Okey, buat dulu. Okey, ini adalah di bahagian atas, yang ini adalah di bahagian bawah, Yang ini adalah garisan tengah. Okey. Ustaz buatkan dia punya huruf, nombor dia 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey.
Okey, murid-murid boleh buat dulu dia punya garisan dan titik ukuran. Okey, kita akan mula untuk menulis huruf ya, dan Ustaz akan buat daripada kepala dia dulu. Okey, kepala huruf ya. Okey, di sini kita ada 4 titik. Jadi di mana kita akan mulakan dulu? Okey, di sini di sebelah kiri, di sini di sebelah kanan. Okey, jadi kita akan mulakan untuk menulis huruf kepala huruf ya ni, ya, kita akan mula di sebelah kanan, ya, di sebelah sini. Okey, jadi sekarang ni Ustaz buat satu lagi garisan, 1 2 Ustaz letakkan garisan di tengah, ya, Ustaz letakkan satu garisan di tengah di sini. Ini nampak tu. Okey, kemudian kita akan mula menulis ni, ya, kita akan mula menulis huruf ya ni daripada kepala ni. Kita akan mula nombor 3 dan titik nombor 4, ya. Nombor 3 dan titik nombor 4. Okey, jadi kita akan mula di sini, ya. Kita akan mula di sini, dan pergerakan dia, tengok dulu Ustaz buat, ya. Pergerakan dia kita akan tolak sikit ke atas. Tolak sikit, tolak sikit ke atas, kemudian kita akan bengkokkan dia. Bengkokkan dia ke bawah. Dia akan dalam keadaan melengkung lah, ya, melengkung. Dia mesti kena melengkung kat sini. Kalau Ustaz buat satu garisan kat sini, tengok. Dia macam tu. Okey, kemudian daripada sini, ya, kita berhenti di sini, dan kemudian kita akan turun ke bawah dalam keadaan pun melengkung sedikit ke bawah. Macam tu. Okey, yang ni dia ada lengguk dia sikit kat situ, dia ada cara dia nak tulis kat situ. Tak apa, nanti Ustaz tunjuklah, ya. Tapi dia kat sini dia akan turun sikit ke bawah. Okey, dia akan turun sikit ke bawah, dan kemudian sampai di situ kita akan buat dia punya mangkuk di bawah tu. Kita akan tarik daripada sini, kita akan tarik ke bawah sini. Okey, nampak ni garisan ni, garisan ni di sini. Kemudian kita akan buat lengkungan. Kita akan lengkungkan dia, pusingkan dia di sini, ya, dan dia akan berhenti di sini. Macam tu. Okey, untuk huruf ya. Okey, jadi sekarang Ustaz akan tulis menggunakan pensil fad, ya. Okey, tengok Ustaz tolakkan sedikit ke atas ni, ya, di atas garisan nombor 3 ni. Dia mula di atas garisan nombor 3, nampak? Ni, ya. Tolakkan sikit. Lepas tu turun. Yang ini dia kena dapatkan yang macam ni. Dia kena tebal, yang ni tebal, yang ni nipis. Tebal dia makin nipis. Tengok sekali lagi. Macam tu. Okay, yang ni dia mesti nipis, yang ni tebal sikit, ya. Okey, baik. Kemudian ambil daripada bucu sini. Ambil daripada bucu sini, tolakkan ke bawah. Tolakkan ke bawah, berhenti. Ya, yang ini, yang asal ni, ya, dengan yang perut dia tengah ni, dia tak boleh lebih, ya. Kamu jangan buat lebih. Macam contoh, yang ni kamu tolak. Yang ni contoh kamu tolak ke depan. Ni dah lebih, nampak? Dia dah lebih, dia tak boleh, ya. Jangan. Okey, pastikan dia kat sini, ikut je garisan ni. Ni kan kamu dah buat juga garisan tu kan. Kamu tarik daripada kiri ni, tolak ke kanan ke bawah sikit. Dia bukan lurus, ya. Huruf ya ni kat sini dia bukan lurus macam ni. Yang ni dia tak betul, ya. Dia tak lurus, dia dah tolak macam ni, dia ke bawah sikit. Dia menghala ke bawah sikit. Okey. Tengok Ustaz buat tu. Okey, kemudian ambil daripada sini, tarik ke bawah. Okey, dan sini berhenti, dan kemudian kita akan buat lengkungan, ya. Yang ni kita akan buat lengkungan dia. Lengkungan. Okey. Okey, tolakkan ke kanan. Okey, baik, Ustaz tunjukkan sekali lagi. Okey, tengok. Okey. Tolak ke atas. Okey, tolak ke atas. Ke bawah. Tolak ke atas sikit, kemudian turunkan lengkung ke bawah ke kiri. Okey, kemudian turunkan ke bawah. Yang ni jangan sampai dia lebih daripada kepala ni, nampak? Tu tak boleh. Okey. Dia kena macam ni sikit. Okey, kemudian yang ni kita tarik ke bawah. Dia jadi macam huruf apa tu? Huruf S kan? Dia jadi macam lebih kurang huruf S. Okey. Kemudian yang ni kita akan lengkungkan dia. Lengkungkan
tolak dia, tolak ke kanan. Ni dia akan ke kanan, dia bukan tolak naikkan ke atas ya. Ni jangan tolak ke atas ataupun tolak ke kiri. Nanti dia tak cantik. Okey. Okey. Kalau kita ikut ukuran kat sini, dia boleh dapat 2 titik kat sini. 1 2 titik ya. Kat sini dalam lebih kurang 1,5 titik sebenarnya ya. Atas ni 2 titik, 1 2. Okey. Huruf ya. Okey, baik. Kalau huruf ya itu yang dia ada titik, kita akan tambahkan titik nanti. Tak perlu Ustaz buat sekali lagi. Okey. Ini contoh huruf badan huruf ya. Okey, Ustaz akan buat sekali lagi untuk kamu tengok. Okey, tengok ya, sekali lagi Ustaz tuliskan. Kita mula dengan nombor 3 ni. Okey, nombor 3 di bucu yang bawah ni ya. Bucu yang bawah, bukan bucu atas, bucu yang bawah ni. Okey, Ustaz letakkan pensel. Naikkan sikit. Okey, naikkan sikit, kemudian turun. Okey, turunkan dia pelan-pelan. Berhenti kat sini. 1 2 3 4. Berhenti kat titik yang nombor 3 ni. Nampak? Berhenti kat titik yang nombor 3 sini, bucu yang sini. Okey, kemudian kita tolakkan dia, tarik lagi ke bawah. Ke bawah sikit. Dia jangan tolak sama dengan yang warna hitam ni, garisan warna hitam ni dia tak boleh sama sebab dia bukan lurus. Keadaan dia bukan lurus, dia kena ke bawah sikit, ke kanan ya, ke kanan dan ke bawah sikit. Macam tu. Okey, kemudian kita tarik. Okey, tarik pelan-pelan. Okey, berhenti kat sini. Nampak, berhenti kat sini. Okey. Berhenti di sini, yang kat sini kita akan buat lengkungan dia. Ya, kita akan buat lengkungan. Okey. Kita akan buat lengkungan kat sini. Pusing, naikkan sampai sini. Sini cukup. Okey, yang barisan yang garis nombor 4 ni. Okey, jangan dia sampai yang kat atas sangat, nanti kat atas dia tak cantik. Sampai sini je ya. Naik sikit garisan, tengah garisan ni kamu naikkan sikit ke atas. Okey. Baik, ini pun boleh guna untuk huruf ya ataupun huruf alif maksurah tadi tu kan, yang dia tidak ada titik. Ni badan dia samalah ya. Tapi kalau kita nak buat titik huruf ya, okey. Macam sebelum ni Ustaz ada bagi tahu kan, kita langkahkan sikit satu. Ya, langkahkan sikit satu ruang kat sini, jadi kita tulis kat sini. Ya, di tengah-tengah ni lah, ambil yang nombor 2 ni. Nampak nombor 2 ni sini. 1 3 sini. 2. Nampak situ. Titik huruf ya ya. Jadi ini pun boleh guna untuk huruf ya dan huruf alif maksurah ya. Alif maksurah yang tadi kita bincang tadi tu. Okey, baik. Kemudian tengok di sini Ustaz buat lagi sekali. Okey, ini contoh di atas garisan. Okey, Ustaz buat dia punya kepala dia, tolak ke atas sikit. Nampak? Tolak sikit ke atas. Kemudian ni kena berhenti. Berhenti dulu. Tolak sikit, kemudian turun. Turunlah di bawah. Tolak ke sini. Okey, dalam keadaan melengkung. Melengkung sikit. Kemudian ambil bawah sikit. Tolak ke bawah. Kalau garisan ni, nampak? Dia. Dan ukuran dia, dia punya garisan kat sini dia macam ni. Okey. Kemudian daripada sini kita akan tarik ke bawah sini. Okey, kita akan tarik pelan-pelan. Okey, berhenti. Dan kat sini kita akan buat pusingan kan, kita akan buat pusingan di sini Okey, sambung lagi, tulis. Pusingkan pelan-pelan. Okey, lengkungkan dia pelan-pelan, pusing. Guna yang tepi mata pensel ni. Naikkan dia, menghala ke kanan. Ya, menghala ke kanan. Okey. Dia berhenti kat sini. Okey, kalau huruf ya, kalau huruf ya yang berada di titik tu, kita tambahkan titik dia di tengah sini. 1 2. Tapi kalau alif maksurah tadi tu, kita tak perlulah kita letak titik kan. Kita tak perlu letak titik. Tapi kalau huruf ya tu kita kena letak titik ya. Jadi
apa yang perlu diambil perhatian di sini ya, pelajar nak berlatih ni, yang ni dia punya kepala dia. Kepala dia tengok, tolak sikit, turun. Ni jangan kita buat sini je kan. Ni huruf ya yang biasa yang kamu buat kan. Jadi ni kena ubah, ni kena perhati tengok. Kena tengok. Ustaz tolak sini. Ni kena, kamu kena berlatih lah banyak. Buat je banyak kali. Buat banyak kali. Jom. Berlatih nanti lama dapatlah tu ya. Berlatih. Kemudian tolak. Okey, yang ini, yang bahagian tengah ni, ingat bahagian tengah ni dia bukan macam ni. Dia bukan lurus, dia ke bawah sikit ya, dia ke bawah sikit. Okey. Ni ke bawah sikit. Tolakkan ke bawah. Okey, daripada sini yang bawah kita akan sambung. Kita akan pusing dia. Ya, okey, baik. Tu untuk huruf ya. Okey, huruf ya bentuk yang pertama Okey, baik, Ustaz akan tunjukkan huruf ya bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua tadi tu dia tak ada dalam buku teks, tapi Ustaz tunjukkanlah sebagai ilmu tambahan kamu ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Ustaz akan tunjukkan bentuk huruf ya yang kedua tadi tu ya. Tapi siapa yang nak buatlah huruf ni, tapi Ustaz tak wajibkan. Siapa yang nak buat Ustaz akan semak ya. Tapi yang wajib tadi tu huruf ya yang bentuk yang pertama tadi tu. Yang bentuk yang pertama. Yang ini siapa nak buat boleh buat, hantar je tugasan tu nanti ya. Ustaz akan semak insya-Allah. Okey, baik. Huruf ya yang ini, okey, Ustaz akan buat satu garisan. Buat satu garisan di sini. Kemudian Ustaz akan pilih huruf nombor 5 ya, nombor 5 sebagai garisan tengah. Kita gariskan. Okey, kemudian Ustaz letakkan titik ukuran. Okey, kemudian Ustaz tambah lagi titik ukuran ni, dia panjang sikit yang ni ya. Dia panjang sikit. Ustaz tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ustaz tambah 9 kat situ. Okey, dan Ustaz tutup. Okey, baik. Okey, Ustaz tuliskan dia punya nombor dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai sini 10. Okey, jadi Ustaz akan buat garisan di sini nombor 3. Buat 1, 2, 3, 3 ya. Okey, kemudian kita tengok lagi. Okey. Nampak ya? Baik. Kita akan mula dengan nombor 3 ya, nombor 3 ni. Nombor 3 dan nombor 3. Nombor 3 dan nombor 3. Okey. Jadi dia ni huruf ni, huruf ya yang ini kita akan tumpukan kepada kepala dia dulu ya. Kita akan tumpukan kepada kepala, baru kita buat dia punya badan dia. Okey, dia ada kepala dia kecil. Kecil je kepala dia tu. Kemudian baru kita akan sambung kepada badan. Okey, kita akan mulakan di sini. Okey, tengok ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini Ustaz akan mulakan, Ustaz akan tarik satu kecil je. Satu bentuk dia macam ni, bentuk dia kalau Ustaz besarkan ni dia macam ni. Nampak? Ustaz besarkan dia macam tu. Okey. Macam ni. Kemudian dia macam bentuk macam bentuk apa ya, bentuk segitiga lah ya, bentuk segitiga macam ni kan. Tapi dia punya bentuk ni dia macam ni. Dia apa? Dia ada ni, yang ni dia tajam, dia turun kat sini. Okey, tengok sekali lagi Ustaz buat. Dia macam cangkuk. Macam cangkuk dia. Okey, tengok. Tajam tu. Macam tu. Kemudian macam tu. Tu cangkuk dia, cangkuk atas dia tu ya. Kemudian yang ini kita akan tolak dia ke bawah sini. Buat ke bawah sini.
okay, kita akan tolak dia. Ini dia ni kalau kita buat garisan dia nampak ada ruang kat tengah tu pasal dia bukan lurus ya. Dia agak melengkung sikit. Macam tu. Okey. Nampak? Kemudian sampai di sini, okay, kita akan buat dia punya badan. Badan ni kita akan tarik. Tarik lah. Kita akan tarik sampai sini. Okey, sampai mana Ustaz dia boleh tarik? Ni dia kalau dalam macam seni hot dalam pertandingan dan sebagainya, dia boleh tarik panjang ni. Dia boleh tarik lagi panjang belakang. Ya, ni boleh. Dia dalam setengah karya tu dia tulis dia pusing. Dia buat pusing pun boleh. Tapi ini tak apa, ini asas ya, asas untuk huruf tunggal ni. Jadi Ustaz nak bagi tahu, tarik di sini. Sampai sinilah ya, ni Ustaz buat sampai sinilah. Okey. Jadi ruang antara cangkuk dia dengan badan dia ni kita boleh letakkan kat sini satu titik. Ni ukuran dia. Ya, dia tak boleh besar sangat. Contoh kat sini kita buat dia nampak. Ni besar. Nampak tak? Ni besar nampak. Ni besar. Ni ruang dia besar ni, kawasan dia. Okey, yang ni dia kawasan dia satu titik saja ya. Baik, di sini jarak dia, panjang dia ni kita letak dia 3 titik kat sini. 1 2 3. 3 titik. Okey, kemudian badan dia ni boleh tarik sampai berapa titik pun boleh, tak ada masalah. Dia tarik panjang. Okey, tapi kalau dalam ni cukuplah dalam kat sini kita tarik agak-agak dalam 5 ke 6 titik kat sinilah ya. Okey, nampak ini huruf ya yang bentuk yang kedua ya. Letakkan titik dia di sini. Nombor 2, nombor 3. Titik dia kat sini. Okey. Ini bentuk huruf ya, dia tak ada dalam buku teks kamu. Cuma ini adalah ilmu tambahan untuk kamu lah ya, untuk ilmu tambahan untuk kamu. Kalau dalam buku kitab buku Yayasan Restu ni ya, yang Ustaz buat rujukan ni, kita boleh tengok dekat sini dia ada tulis. Nampak? Okey, ni huruf ya. Okey, ni huruf ya yang tadi kita tulis tu kan. Ni huruf ya yang tadi kita tulis, dan ini huruf ya yang tadi baru Ustaz tulis tu. Bentuk yang kedua ya. Jadi ini pun dinamakan huruf ya ya. Jadi untuk kamu boleh buatlah ya, kamu boleh buat mana yang untuk bentuk yang kedua ni. Tapi siapa yang nak buat boleh buat, siapa yang tak buat pun tak apa, tak ada masalah. Cuma Ustaz nak kamu tahu yang bentuk ni adalah huruf ya. Ya, sebab dalam silibus kamu cuma ada bentuk huruf ya yang pertama tu je. Tapi siapa nak buat Ustaz galakkanlah, tak ada masalah insya-Allah. Dia Ustaz tuliskan sekali lagi. Tengok cangkuk dia. Okey. Nampak cangkuk dia. Ni cangkuk dia, nampak? Ni cangkuk. Kita turun masuk kepada badan dia. Masuk kepada badan dia, tolak. Okey. Huruf ya. Ini satu titik. Okey, yang ni dia 3 titik. 1 2 3. Okey. Ini untuk bentuk huruf ya yang kedua. Okey, alhamdulillah. Seterusnya kita akan masuk kepada sesi latihan untuk huruf ya, insya-Allah. Okey, baik, kita masuk kepada latihan. Okey, untuk murid-murid boleh tengok dalam buku latihan masing-masing ya. Baik. Okey, baik. Ustaz dah bagikan kepada beberapa bahagian kat sini. Ustaz bagikan kepada 6 bahagian. Okey, jadi di sini contoh perkara pertama yang perlu kamu buat seperti juga latihan-latihan sebelum ni ya, video-video sebelum ni. Pastikan kamu buat garisan. Kemudian pastikan kamu tahu dia punya garisan tengah ya, dapat nombor 5 ni. Ni buat dia punya garisan tengah dia. Gunakan pensel warna supaya dia nampak dia punya garisan dia. Okey, kemudian buat dia punya titik dia, titik huruf. Titik ukuran. Titik buat, kemudian atas 1 2 3 4. Okey, kemudian gariskan ini. Kalau buat huruf alif maksurah tu
ya. Kamu buat sekali lah titik dia, ya. Huruf ya tu bermaksud kamu dah sekali dah buat huruf ya maksurah tu, tak apa, kamu boleh buat satu muka surat ni huruf ya bentuk yang pertama tadi, ya. Tapi bentuk yang kedua tu terpulang. Siapa yang nak buat bentuk yang kedua pun boleh, siapa yang tak nak buat pun tak ada masalah. Sebab bentuk yang kedua tu cuma tambahan ya, sebagai ilmu pengetahuan kamu, ya. Okey, tapi yang ini wajib kamu buat yang ini, ya. Baik. 1 2 3 4 5. Okey. Baik, Ustaz mulakan tadi dengan nombor 3 kan. Okey, 3 tolak ke atas dan pusingkan. Buat pusingkan, kemudian tolak ke bawah. Ke bawah sikit. Okey, kemudian tarik ke bawah. Kemudian pusingkan dia. Pusingkan. Okey, pusingkan dia. Kemudian letakkan titik dia kat sini. Okey, bersiap satu. Okey, buat lagi. Buat banyak-banyak. Okey, buat banyak-banyak sampai bawah. Okey, teruskanlah berlatih untuk huruf ya. Okey, baik. Ustaz rasa alhamdulillah ini untuk latihan huruf ya, Huruf ya, Ustaz doakan semoga kamu dipermudahkan untuk berlatih, kamu dipermudahkan untuk menulis khat, ya. InsyaAllah, mudah-mudahan Ustaz doakan tulisan kamu semua bagus-bagus, ya, InsyaAllah. Dan yang penting kamu sentiasa sihat untuk menulis huruf khat ini, ya. Sentiasa berlatih lah, ya. Kena berlatih banyak kali, ya. Tak boleh dia tulis sekali je, kena tulis banyak. Dia kena tulis banyak kali. Kalau tulis sekali dia memang dia tak jadi. Dia kena tulis banyak-banyak kali dan kamu kena faham kat mana dia nak bermula, di mana dia berakhir, ya. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan tulisan kamu akan bertambah baiklah, ya, insya-Allah. Okey, Ustaz ucapkan terima kasih kepada semua pelajar-pelajar, ibu bapa yang dapat menonton, ya, yang menonton video penulisan khat ini yang Ustaz buat ni. Dan Ustaz ucapkan tahniah kepada semua murid-murid yang dah berjaya menyiapkan semua tugasan-tugasan dan latihan-latihan yang diberikan walaupun dalam musim PKP ini, ya, cuti PKP ini, tapi kamu berjaya menyiapkan semua latihan-latihan tu, ya. Ustaz dah tengok dah semua, insya-Allah. Dan dalam proses semakan, ya, insya-Allah, ya. Baik. Jadi Ustaz ucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua murid-murid di atas kerjasama yang baik, ya. Kerjasama yang baik, insya-Allah. Kita akan berjumpa lagi di dalam video yang seterusnya, mungkin tahun depan nantilah, ya. Tahun depan nanti kamu masuk sekolah, Ustaz akan sambung lagi untuk video huruf bersambung, ya, huruf bersambung, menulis khat, gaya khat nasah, tapi kita masuk kepada silibus baru, iaitu huruf yang bersambung, ya, huruf-huruf yang bersambung. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua ibu bapa yang membantu membuat naik latihan anak-anak masing-masing, yang sama-sama membantu menyemak dan menyelenggara segala kelengkapan penulisan anak-anak ni, ya. Kemudian yang membantu untuk memberi tontonan video ini kepada anak-anak masing-masing. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa, ya, semua ibu bapa saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, ya. Baik, alhamdulillah. Semoga apa yang kita usahakan ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jangan tinggal sembahyang, ya, pastikan sembahyang kena jaga, bangun awal pagi, baca Quran setiap hari, sentiasa mendoakan ibu bapa kita, sentiasa mendoakan guru-guru. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Teruskanlah, ya, bersama dengan Ustaz. Segala video yang ada ni Ustaz simpan di dalam YouTube, ya, YouTube sekolah, ya, YouTube sekolah. Jangan, kalau untuk rujukan kamu dan sebagainya, kamu nak tengok balik untuk latihan-latihan huruf-huruf yang sebelum ni pun semuanya ada dalam tu, ya, dalam tajuk pelajaran khat. Okey, kamu boleh tengok dekat situlah, ya, insya-Allah. Jadi Ustaz ucapkan sekali lagi tahniah dan terima kasih kepada semua anak-anak murid, ibu bapa,
kita dah dapat habiskan silibus pelajaran hot tahun 1 pada tahun 2020 ini. Walaupun banyak dugaan dia, tapi alhamdulillah ustaz dapat terangkan juga daripada huruf alif sampai huruf ya kepada kamu semua. Mudah-mudahan kamu semua dapat berlatih dengan baik lah, dapat berlatih dengan baik. Dan yang penting, pesanan ustaz, jadikanlah tulisan hot ini sebagai satu hobi, bukan hanya nak siapkan tugasan yang ustaz bagi, tapi walaupun kamu dah hantar tugasan, kamu boleh juga berlatih. Jadikan dia sebagai hobi, jadikan dia sebagai hobi, dan insya-Allah kamu akan dapat tulisan kamu akan lebih baik dan lebih cantik nanti, insya-Allah. Okey, berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.